Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang isu-isu berkaitan amalan rasuah di Malaysia. Okey, first sekali kita pergi kepada pengenalan rasuah. Rasuah adalah antara kesalahan jenayah yang sukar diatasi di negara kita. Malaysia telah mempunyai undang-undang yang tegas iaitu Akta Pencegahan Rasuah 2009 dalam usaha menangani rasuah. Malaysia berjaya memperbaiki reputasi dalam indeks persepsi rasuah apabila melonjak kepada tangga ke-51 daripada 180 buah negara pada tahun 2019 berbanding berada di kedudukan ke-61 pada tahun 2018. Seterusnya saya akan terangkan tentang definisi rasuah. Rasuah berasal daripada perkataan Arab iaitu ar-rishwah yang bermaksud sesuatu penyambung yang dapat menghantar tujuan dengan harta soggokan. Rasuah menurut perspektif Islam adalah harta yang diperolehi kerana selesainya satu kepentingan manusia, sama ada untuk memperolehi keuntungan ataupun untuk menghindari kemudaratan yang sepatutnya diselesaikan tanpa ganjaran. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 mentakrifkan rasuah sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah ataupun dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Menurut syarak, rasuah adalah tergolong dalam perbuatan dosa-dosa besar kerana ia termasuk dalam perkara memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 42 yang bermaksud mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram iaitu rasuah dan sebagainya. Statistik menunjukkan berlakunya penurunan tangkapan bagi kes rasuah yang melibatkan kaki tangan awam dan juga bukan kaki tangan awam. Bilangan tangkapan terhadap kaki tangan awam telah menurun daripada sebanyak 525 kes pada tahun 2019 kepada 467 kes pada tahun 2020. Manakala bagi kes tangkapan terhadap bukan kaki tangan awam turut menurun daripada sebanyak 576 kes pada tahun 2019 kepada 531 kes pada 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah kita sambung kepada sejarah Badan Pencegahan Rasuah. Usaha pencegahan rasuah secara formal bermula pada tahun 1959 melalui sebuah unit kecil yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk menjalankan aktiviti pencegahan rasuah. Pada masa yang sama, siasatan kes rasuah dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Khas yang diletakkan di bawah Pasukan Polis Diraja Malaysia. Manakala pendakwaan kes-kes rasuah dikendalikan oleh bahagian pendakwaan di Ministry of Justice. Memandangkan usaha-usaha pembanterasan rasuah dilaksanakan secara berasingan oleh agensi yang berlainan, kerajaan telah menggabungkan di bawah satu bumbung dengan penubuhan Badan Pencegahan Rasuah iaitu BPR pada 1 Oktober 1967. Pada 29 Ogos 1973, Akta Biro Siasatan Negara diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dengan itu, BPR ditukarkan namanya kepada Biro Siasatan Negara iaitu BSN. Tujuannya adalah bagi memberi lebih kuasa kepada BSN agar bukan sahaja terlibat dalam menyiasat kes rasuah, bahkan kes-kes yang berkaitan dengan kepentingan negara. Pada 13 Mei 1982, nama agensi ini ditukarkan kembali kepada nama asal iaitu Badan Pencegahan Rasuah BPR. Pertukaran ini bertujuan untuk mencerminkan dengan lebih tepat peranan badan itu sebagai sebuah institut yang dipertanggungjawabkan khusus untuk mencegah jenayah rasuah. Seterusnya, pada tahun 2008, Parlimen bersetuju agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ditubuhkan bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan agensi ini. SPRM mula beroperasi pada 1 Januari 2009 dan majlis pelancarannya diadakan pada 24 Februari 2009. Seterusnya kita sambung kepada akta-akta rasuah di Malaysia. Terdapat 4 kesalahan utama dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Yang pertama adalah meminta atau menerima rasuah. Yang kedua adalah menawar atau memberi rasuah. Yang ketiga adalah membuat tuntutan palsu. Yang terakhir adalah menggunakan kedudukan atau jawatan untuk suapan. Maksud daripada meminta atau menerima rasuah adalah mana-mana orang atau ejen meminta atau menerima suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Yang kedua pula, menawarkan atau memberi rasuah bermaksud mana-mana orang menawarkan atau memberi rasuah kepada seorang ejen atau pegawai awam sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara berkaitan hal ehwal ejen atau pegawai awam tersebut. Maksud tuntutan palsu adalah mana-mana orang yang menggunakan dokumen tuntutan seperti pesanan kerajaan, resit dan invoice yang mempunyai butiran atau maklumat palsu dengan niat untuk memperdayakan prinsipnya sebagai pejabat atau majikan. Dan yang terakhir, menggunakan kedudukan atau jawatan untuk suapan bermaksud pegawai badan awam yang menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di mana dia, saudaranya atau sekutunya mempunyai kepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pertengahan iaitu punca utama rasuah. Punca utama rasuah terdapat 4 iaitu yang pertama ialah kelemah peribadi, yang kedua ialah pentadbiran organisasi dan kepimpinan, yang ketiga ialah ekonomi dan yang keempat adalah peluang. Faktor kelemah peribadi terdapat 4 perkara iaitu yang pertama kurangnya iman dan takwa kita ni kepada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua ialah sikap materialism, sikap ingin duk mewah dari kemampuan kita. Yang keempat ialah ketamakan, tidak bersyukur dengan
yang dimiliki. Yang keempat ialah pengaruh orang sekeliling seperti ahli keluarga dan juga sekerja. Faktor kedua ialah kepimpinan, pentadbiran dan organisasi yang melibatkan 3 perkara, iaitu yang pertama, tiada peraturan ataupun peraturan yang sedia telah lapor. Yang kedua ialah tindakan kurang tegas kepada pegawai. Yang ketiga ialah pegawai yang tidak berintegriti. Faktor ketiga ialah melibatkan ekonomi, yang pertama ialah faktor pembangunan ekonomi dan modernisasi yang boleh berlakunya nepotisme dan kronisme yang menggunakan suah sebagai mempercepatkan urusan. Yang kedua ialah kekurangan pendapatan. Yang ketiga ialah kos sara hidup yang tinggi. Faktor keempat ialah peluang. Peluang ni wujud ketika apabila seseorang tu nak memberikan sesuatu kepada orang kedua dan orang kedua ni menerima ganjaran daripada orang yang pertama. Yang kedua ialah birokrasi. Bagi orang yang ingin memudahkan urusan mereka menggunakan jalan mudah dengan menggunakan rasuah. Yang ketiga ialah ketidakkeputusan dan perolehan maklumat, iaitu kebocoran maklumat daripada pegawai yang tidak berintegriti. Di antara isu-isu rasuah yang telah timbul di Malaysia ialah isu rasuah di kalangan ahli politik. Seorang ahli politik dari California mengatakan wang tu adalah sebagai susu ibu politik. Rasuah politik ialah pegawai badan awam yang telah diamanahkan sesuatu tugas tapi telah dipusatkan dengan ganjaran, iaitu suapan ataupun rasuah. Rasuah politik ini sebagai alat oleh golongan korporat untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Amalan ini juga digunakan oleh ahli-ahli politik bagi meraih sokongan untuk mendapatkan kemenangan dengan mudah. Rasuah politik ini dikaitkan juga dengan politik wang, di mana politik wang diwujud untuk membeli undi untuk merebut kuasa. Beza politik wang dengan wang politik. Wang politik ni adalah pembiayaan untuk kempen pilihan raya, di mana ia dibiayai oleh daripada yuran keahlian, daripada derma politik dan juga perjualan buku dan sebagainya. Manakala bila seseorang tu ingin mendapatkan jawatan ataupun kedudukan yang tinggi, maka melibatkan kos yang tinggi. Apabila kos yang tinggi ni, maka wujudlah politik wang, di mana politik wang ni menggunakan wang ataupun barang berharga, kontrak untuk membeli undi ataupun sokongan. Biasanya benda ni berlaku ketika kempen pilihan raya. Seterusnya adalah kleptokrasi. Rasuah yang mendolat akan mewujudkan negara kleptokrasi. Kleptokrasi ialah merupakan pemerintahan sebuah negara oleh kleptokrat, di mana mereka ni maut kekayaan peribadi melalui pemindahan hasil negara kepada akaun sendiri, akaun peribadi secara tidak sah. Faktor rasuah di kalangan ahli politik, yang pertama ialah keperluan untuk mendapatkan dana untuk membuat aktiviti politik, iaitu mereka memperoleh daripada dana rahsia, iaitu dana secara yang tidak sah. Yang kedua ialah norma undang-undang sesebuah negara, di mana institusi kerajaan tidak memantau penggunaan wang di dalam politik. Yang ketiga ialah amalan membeli undi semasa kempen pilihan raya, di mana mempunyai ganjaran dan juga hadiah sebagai timbal balik untuk menduduki ataupun mengekalkan jawatan tersebut. Kes yang pertama seperti 1MDB, di mana MDB merupakan syarikat yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia ketika era Datuk Seri Najib Razak. Pada permulaannya 1MDB ni dinamakan sebagai Terengganu Investment Fraud sebagai One Malaysia Development Berhad. Muncul isu kolaborasi apabila munculnya dakwaan kemasukan dana sebanyak 2.6 bilion ke dalam akaun Datuk Seri Najib Razak. Kes yang kedua ni melibatkan bekas setiausaha ahli politik didakwa, di mana suspek ni dipercayai membantu syarikat kontraktor bagi mendapatkan projek kementerian dan beliau menerima suapan daripada beberapa individu. Petuduhan ini mengikut Seksyen 16 iaitu Akta SPRM 2000. Di antara kesan-kesan rasuah politik iaitu yang pertama ialah terhakisnya keadilan, iaitu sifat amanah semakin luntur. Yang kedua ialah melemahkan sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran tidak berfungsi dengan baik kerana wujudnya saluran lain. Yang ketiga ialah amanah bukan lagi pegangan, iaitu melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri munafik. Yang keempat ialah melahirkan pemimpin yang tidak berkualiti, iaitu melahirkan pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Seterusnya kita sambung kepada isu rasuah dalam salah guna kuasa. Takrif daripada rasuah dalam salah guna kuasa adalah rasuah yang dilakukan dalam bentuk perbuatan menggunakan kuasa untuk memperkayakan atau memberi kelebihan kepada individu, anggota keluarga dan kenalan rapat ketika seseorang itu diamanahkan tanggungjawab mentadbir urus sumber awam. Seterusnya kita sambung kepada faktor berlakunya rasuah dalam salah guna kuasa. Kajian mendapati pendapatan atau penetapan gaji yang kecil dan rendah bukannya faktor utama atau satu-satunya punca mengapa pejabat awam melakukan rasuah dalam salah guna kuasa. Di antara faktor utama mengapa berlakunya rasuah dalam salah guna kuasa adalah mempunyai gaya hidup di luar kemampuan. Yang kedua, sikap tamak dan haluba. Yang ketiga, wujudnya ruang dan peluang untuk melakukan perbuatan rasuah. Dan yang terakhir, tahap integriti yang rendah di kalangan pegawai terbabit. Seterusnya kita pergi kepada kes rasuah dalam salah guna kuasa yang berlaku di Malaysia. Di Kuala Terengganu, terdapat seorang pegawai kanan bomba dihadapkan ke Mahkamah Session atas pertuduhan salah guna kuasa untuk mendapatkan suapan bernilai RM15,540 Malaysia.
Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai penjawat awam didakwa menggunakan jawatan untuk mendapatkan suapan dengan mencadangkan sebut harga milik ibu mentuanya, Pak Su Global Enterprise, untuk melaksanakan kerja-kerja pembekalan 60 unit antena dan 30 unit alat ganti pengecas bernilai 8,100. Tertuduh turut didakwa melakukan kesalahan sama dengan mencadangkan sebut harga Muazzam Global Enterprise milik adik iparnya untuk melaksanakan kerja-kerja pembekalan 31 unit kompas berjumlah RM7,440 Malaysia. Seterusnya kita sambung kepada langkah-langkah untuk mengatasi rasuah dalam salah guna kuasa. Yang pertama adalah dengan menjalankan pemeriksaan ke atas amalan, sistem dan tata cara badan awam dan swasta bagi mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang boleh membuka ruang dan peluang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Seterusnya dengan mengadakan sesi khidmat nasihat. Dan yang terakhir adalah dengan mengadakan pemantauan secara berkala. Okey, isu yang terakhir ialah isu rasuah dalam pentadbiran tanah. Seterusnya, sejarah dan latar belakang pentadbiran tanah. Undang-Undang Tanah Utama di Semenanjung Malaysia ialah Kanun Tanah Negara 1965. KTN berkuat kuasa di seluruh negara kecuali di Sabah dan juga Sarawak. Sebelum penjajahan British, negeri-negeri Melayu sudah pun memiliki sistem perundangan tersendiri berasaskan undang-undang adat dan Islam. Oleh yang demikian, sejarah perkembangan undang-undang tanah di Malaysia bolehlah dibahagikan kepada dua fasa. Yang pertama, fasa pemakaian undang-undang Islam dan adat. Yang kedua, fasa pemakaian undang-undang Inggeris. Secara amnya, pentadbiran tanah negeri dan daerah dipertanggungjawabkan ke atas 5 tugas. Pertama, menguruskan permohonan tanah. Kedua, mengutip hasil tanah. Ketiga, menguruskan pendaftaran hak milik. Keempat, menguruskan permohonan pembangunan tanah. Kelima, penguatkuasaan undang-undang tanah. Antara perkara yang sering dibangkitkan mengenai pentadbiran tanah ini ialah berkenaan rasuah. Terdapat beberapa kes berkaitan rasuah yang dilaporkan di Dada Akhbar Tempatan mengenai jenayah rasuah dalam pentadbiran tanah. Kes yang pertama ialah di mana seorang kaki tangan pejabat daerah dan tanah Kuala Bilah telah dituduh atas tuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM1,500. Suspek dikatakan meminta bayaran itu sebagai balasan kerana membantu urusan pertukaran nama dan penjualan tanah milik pengadu serta adik-beradiknya. Kes yang kedua ialah seorang penolong pegawai tanah di pejabat daerah dan tanah Kinta, Batu Gajah didenda sebanyak RM15,000 oleh Mahkamah Stesen selepas mengaku bersalah terhadap 5 pertuduhan rasuah antara Mei 2011 hingga Julai 2012 daripada pihak yang mempunyai hubungan kerja rasmi dengannya. Seterusnya, kita pergi kepada faktor-faktor berlakunya rasuah dalam pentadbiran tanah. Faktor yang pertama ialah peluang. Peluang dianggap terbuka luas apabila kedua-dua pihak saling bekerjasama memenuhi kehendak masing-masing dengan mempertaruhkan amalan rasuah sebagai kaedah bagi menjayakan segala keinginan masing-masing. Yang kedua, lemah sosial peribadi. Kurangnya penghayatan nilai-nilai murni dalam menjalankan tugas, faktor kerakusan dan sikap tamak, sikap mahu hidup mewah dan bermegah-megah, ingin cepat kaya serta mementingkan diri sendiri merupakan pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Yang ketiga ialah karenah birokrasi. Karenah birokratik dianggap perkara yang melambatkan sesuatu perkara dalam urusan pengurusan hal ehwal berkaitan tanah. Keadaan ini telah mewujudkan peluang rasuah bagi memastikan kehendak seseorang menjadi lebih cepat. Yang keempat, kelemahan peraturan atau sistem pelaksanaan kerja. Perlulah ada keterusan dalam membuat keputusan bagi pentadbir tanah demi mengelakkan penggunaan kuasa budi bicara tanpa kawalan. Seterusnya, kita pergi kepada langkah-langkah mengatasi jenayah rasuah dalam pentadbiran tanah. Langkah yang pertama ialah menanamkan 5 konsep dalam diri. 5 konsep tersebut ialah muahadah, muraqabah, muhasabah, mujahadah dan muaqabah. Langkah yang kedua ialah tadbir urus yang baik. Untuk mencapai tadbir urus yang baik, perkara utama yang perlu diselesaikan adalah soal keterusan dan accountability dalam pentadbiran. Langkah yang ketiga ialah mengamalkan budaya kerja cemerlang. Antara ciri-ciri cemerlang dalam budaya kerja ialah sesuatu pekerjaan itu dilaksanakan dengan berkualiti seperti tekun, khusyuk, ikhlas, konsisten dan amanah. Sebagai pendakwa untuk mengatasi rasuah ni adalah yang pertama ialah memberi pendekatan tauhid dalam pengurusan, iaitu membuat suatu pentadbiran ataupun pengurusan itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ialah mengaudit kekayaan para pegawai sebelum dan selepas beliau menjawab jawatan itu supaya menghilangkan syak wasangka pemerintah ataupun rakyat. Yang ketiga ialah pendakwa usaha untuk mencegah melalui mengikut kepimpinan melalui kisah teladan. Keempat ialah menekankan bahaya rasuah dalam pendidikan, memberi pendedahan kepada ibu bapa dan juga guru-guru untuk menekankan rasuah ni di rumah dan di sekolah. Yang terakhir ialah pendakwa boleh menerbitkan ataupun menghasilkan karya-karya dari segi buku ataupun majalah ataupun risalah yang berkaitan dengan ekonomi dan juga bahayanya rasuah untuk mengingatkan mereka ni tentang rasuah. Okey, baiklah. Refleksi yang boleh dibuat di sini adalah
Rasuah adalah satu kesalahan jenayah yang sangat besar yang harus dibendung habis-habisan, tetapi malangnya, sikap masyarakat yang sering mengambil ringan tentang masalah ini menyebabkan kegiatan rasuah semakin meningkat di negara kita. Masyarakat seharusnya sedar bahawa peningkatan kegiatan rasuah boleh membawa kepada penurunan pertumbuhan ekonomi negara, menjatuhkan imej negara dan juga boleh menjejaskan jaminan keselamatan bagi sesebuah negara. Jadi kerajaan maupun masyarakat perlu berganding bahu membanteras gejala rasuah ini agar negara kita bebas daripada gejala rasuah. Kesimpulannya, perbuatan rasuah adalah perbuatan yang salah dan batil. Dalam menangani masalah rasuah di Malaysia, bukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sahaja yang dipertanggungjawabkan dalam menyelesaikan masalah ini. Bahkan semua pihak juga perlulah mengambil berat dan sentiasa memikirkan inisiatif baru bagi memastikan jenayah rasuah ini dapat dibendung dengan sebaik mungkin.